Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ونسألك رزقا طيبا ونسألك عملا متقبلا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع وعمل لا يرفع والدعاء لا يسمع. اللهم لا تؤاخذني بما يقولون واغفر لي مما لا يعلمون واجعلني خيرا مما يظنون. أما بعد. Alhamdulillah, syukur kepada Allah sebanyak-banyaknya kita dapat bersama-sama berada pada Sayyidul Ayyam, penghulu segala hari yang penuh dengan keberkatan. Dalam masa yang sama kita berada di dalam rumah Allah. Ditambah lagi kita belajar dan kita menuntut ilmu. Mudah-mudahan pertemuan kita diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kisah sahabat yang seterusnya, yang mana beliau bernama An-Nu'man bin Muqarrin Al-Muzani. An-Nu'man bin Muqarrin Al-Muzani, beliau daripada kabilah Muzainah. Muzani ini refer kepada kabilah dia yang bernama Muzainah. Kabilah Muzainah ini adalah kabilah yang terletak berhampiran ataupun berdekatan dengan Madinah Al-Munawwarah, satu perkampungan yang dekat dengan Yathrib ataupun Madinah, yang mana perkampungan ini ataupun penduduk-penduduk di kampung ini, mereka sentiasa menanti-nanti ketibaan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ke Madinah Al-Munawwarah. Mereka sering mendengar berita-berita hak molek, cerita-cerita molek berkenaan dengan baginda sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka mereka sentiasa menunggu-nunggu kehadiran Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ketika mana beliau mendengar kehadiran Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ke Madinah Al-Munawwarah, maka An-Nu'man ini dia mengajak mana-mana orang di kampung dia untuk menziarahi Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dia buka mana-mana di kalangan puak-puak kita hak nak pergi ziarah Rasulullah, maka ikut ambo. Ambo akan bawa, lepas tu kita pergi jumpa dengan Nabi. Maka di kalangan orang-orang kampung dia ni, alhamdulillah, dia ada 10 orang beradik. 10 orang beradik ni pakak ikut belakang nak pergi jumpa dengan Rasulullah. Dia orang kampung ni disebut dalam sirah seramai 400 orang. Ini di peringkat pertama
400 orang ni ramai dah. 400 orang di kalangan orang kampung dia. Lepas tu 10 orang ni di kalangan adik-beradik dia. Maka sukalah An-Nu'man ni suka tengok adik-beradik dia pakak nak ikut. Orang kampung dia pulak ramai nak ikut sekali dengan dia. Maka dia pergi jumpa lah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan akhir sekali dia 10 orang adik-beradik dia 400 orang yang ikut dia tu daripada orang kampung dia telah memeluk agama Islam. Moga duduk dengar cerita molek, duduk dengar cerita hak comel-comel. Bila dia tengok depan pula, bila dia jumpa dengan Rasulullah pula, betul sungguh berita hak dia dengar hak dia tengok tu betul. Maka pakak-pakaklah memeluk agama Islam, sehingga mana gembiranya Allah Ta'ala. Allah Ta'ala ni suka, Allah Ta'ala ni gembira dengan kemasukan mereka ke dalam agama Islam, sehingga mana Allah Ta'ala menurunkan Al-Quran, menurunkan ayat-ayat Al-Quran dalam surah At-Taubah ayat 99. Jadi surah At-Taubah ayat 99 ni asbabun nuzul dia, sebab turun ayat tersebut adalah kerana keislaman An-Nu'man dan adik-beradik dia serta orang kampung dia. Wa minal a'rabi man yu'minu billahi wal yawmil akhir wa yattakhidhu ma yunfiqu qurbatin 'inda Allah wa salawatir rasul ala innaha qurbatul lahum sayudkhiluhumullahu fi rahmatih innallaha ghafurur rahim. Surah At-Taubah ayat 99. Sebahagian daripada orang Badui itu ada orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat dan memandang apa yang dinafkahkannya di jalan Allah itu sebagai amal bakti yang mendekatkan mereka kepada Allah dan doa Rasulullah. Ketahuilah sesungguhnya nafkah mereka itu menjadi amal bakti bagi mereka untuk mendekatkan diri kepada Allah. Allah Ta'ala akan memasukkan mereka ke dalam syurganya. Sesungguhnya Allah Ta'ala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ayat ni diturunkan sebagaimana yang bersebut tadi kerana keislaman dan juga hadiah yang dibawa oleh An-Nu'man dan juga rombongan-rombongan daripada kabilah mereka. Tak tergamuk nak jumpa Rasulullah, tak bawa ke satu, maka pok-pok dia pakai ipung sikit sore, bawa hadiah dan mereka memberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. An-Nu'man ini sentiasa bersama-sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam semua peperangan. Begitu juga ketika mana pada zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, ketika mana Sayyidina Abu Bakar perang dengan puak-puak murtad yang dipimpin oleh Musailamatul Kadzab, maka kabilah dialah hak paling banyak, hak paling ramai, bersama-sama dengan tentera-tentera Abu Bakar memerangi Musailamatul Kadzab seramai 40,000 orang. Jadi kabilah Muzainah ni sentiasa bersama-sama dengan Rasulullah dan juga bersama dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu
dalam peperangan menentang golongan murtad, ataupun kita panggil perang Yamamah. Hak tu hamba cerita dah dulu. Perang Yamamah ni perang lawan Musailamatul Kazzab, golongan murtad, hak tak sebayar zakat. Begitu juga dalam ketika mana pada zaman Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, beliau juga bersama-sama dengan Sayyidina Umar dalam peperangan Al-Qadisiyah. Abang sebut dah dulu juga sini. Peperangan Al-Qadisiyah, perang lawan tentera Rom. Bagaimana dalam peperangan tersebut Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kemenangan kepada Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Dan sebagaimana yang kita tahu, yang kita maklum, tentera Rom ni kalah dalam perang Al-Qadisiyah. Dia kalah, menyebabkan puak-puak dia ni tak berhenti setakat tu. Dia tak berhenti setakat tu, tetapi dia cuba mencari kekuatan. Tentera Parsi dan juga Rom, kuasa besar pada masa tu Parsi dan juga Rom, mereka mencari kekuatan. Walaupun mereka kalah dalam perang Al-Qadisiyah, tapi mereka kumpul kekuatan daripada pelbagai sudut untuk berhadapan dengan tentera-tentera Islam. Jadi ada satu lagi peperangan yang diberikan nama dia Nahawan. Perang Nahawan. Perang Nahawan ni, kalau kita tengok dalam peta, dia sepadan dengan Parsi. Dia sempadan dengan Parsi. Kekuatan tentera Islam pada masa tu hanya 30,000 orang, berhadapan dengan tentera-tentera Parsi. Dalam riwayat kata 300,000, ada setengah kata 350,000. Ni perang Nahawan. Perang Nahawan berlaku pada 934 Masihi, 924 Masihi, pada zaman Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Dalam perang ni, An-Nu'man dilantik oleh Sayyidina Umar untuk menjadi panglima perang. Dalam perang-perang lain dia ikut je, dia sebagai tentera biasa. Tapi dalam perang Nahawan, Sayyidina Umar latih dia sebagai ketua perang, sebagai panglima perang dalam peperangan tersebut. Maka peperangan ini adalah peperangan yang menarik, peperangan yang nak menunjukkan, membuktikan kebijaksanaan An-Nu'man dalam menghadapi tentera-tentera Parsi. Ketika mana An-Nu'man bersama-sama dengan tentera berkuda melalui kawasan untuk menuju ke Nahawan, tiba-tiba kuda yang dinaiki oleh tentera-tentera Islam ini tak segera. Duduk tengah jalan, tiba-tiba berhenti dengan mengejut. Tak segera. Semua kuda-kuda yang dinaiki oleh tentera Islam pada masa itu tak segera. Pelik. An-Nu'man pun pelik. Sahabat-sahabat Nabi pun pelik. Bapa kuda kita ni tak segera, tak dijalan molek-molek, tiba-tiba dekat-dekat nak sapa, tak saya berjalan. Maka An-Nu'man pun cek, An-Nu'man pun tengok, sahabat-sahabat turun tengok, An-Nu'man pun turun tengok. Tiba-tiba dia tengok, rupa-rupanya tentera Parsi ni dia tanam satu besi. Dia tanam satu besi dalam padang pasir. Bila kuda tu pijak besi tersebut, sakit kaki kuda. Jadi kaki kuda tu sakit. Bila sakit gak,
tak berjalan lah kudanya. Tak berjalan, lepas tu kuda tu berhenti dengan mengejut. Kerana dia pijak besi yang ditanam oleh tentera-tentera Parsi. Sebab tentera Parsi ni dia tahu tentera Islam ni nak berlawan dengan dia, nak perang dengan dia, maka dia tabur ataupun dia tanam besi-besi ke dalam pasir untuk sebagai apa? Sebagai strategi perang. Ni hebat orang Parsi. Orang Parsi ni dia hebat. Sebab tu Islam ni dia mengambil pengajaran ataupun dia mengambil faedah daripada agama-agama yang lain. Daripada orang panggil ilmu-ilmu daripada agama yang lain. Selagi mana ilmu tersebut tidak bertentangan dengan Islam. Sebagaimana Nabi sebut, al-hikmatu dhalatul mu'min. Hikmah, kebijaksanaan ini barang yang keciciran, barang yang hilang daripada agama Islam. Maka mana-mana mu jumpa, mu kutip ambil. Mu jumpa mana-mana, mu kutip ambil. Kerana itu adalah agama Islam. Itu adalah barang Islam. Maka mu boleh kutip. Sebab tu kita tengok orang-orang Parsi ni dalam bab strategi perang dia ni hebat. Sebagaimana kita cerita dah dulu dalam perang Khandaq, dalam perang Ahzab, Salman Al-Farisi minta Nabi gali parit. Orang Arab tak kelitah nak gali parit ni. Tapi Salman kata kita gali parit. Kita gali parit sebagai pertahanan untuk kubu kita. Begitu juga dalam perang Tustar. Kau ambo pernah cerita sini dah. Dia lempar besi. Dia lempar besi daripada tembok dia. Dia lempar besi yang panah. Lepas tu dia letak cagok mata ngai. Dia letak mata ngai di ujung tu. Bila lempar, kena ke tubuh tentera-tentera Islam, berdarah. Dah lah besi tu panah. Lepas tu lekat pula di kulit-kulit tentera Islam. Kita ingat dah. Kita ingat Pak Ambo cerita dulu. Jadi orang Parsi ni juga dia hebat juga. Dia tabur. Dia tanam besi-besi hak tajam dalam tanah, dalam pasir, supaya tentera-tentera Islam ni tidak dapat bergerak. Senang untuk dia serang tentera Islam. Bila jumpa lagu tu, Nu'man pun kata, popok kita ni jangan lari. Popok kita ni jangan lari. Kita turun daripada kuda, maka kita kena buat biar nampak kita ni takut. Biar nampak kita ni takut, biar nampak kita ni mengalah, biar nampak kita ni nak berundur daripada peperangan ini. Maka An-Nu'man kata, nak buat ke mana? An-Nu'man kata, kita turun daripada kuda, dia kita pakak nyalakan api. Kita bermalesin. Bila pada waktu malam, kita nyalakan ungun api yang banyak, supaya tentera-tentera Parsi ni tengok. Dia tengok popok kita ni duduk sini, popok kita ni ada lagi sini. Tanda kita ni mengaku kalah, tanda kita ni nak bundur. Maka tentera-tentera Islam turun daripada kuda. Lepas tu pakak nyalakan ungun api. Orang Parsi tengok, tentera Islam ni mengaku kalah dah ni. Tentera Islam ni mengaku kalah dah. Dia tak boleh buat kerana dah ni. Sebab kuda-kuda dia ni pijak dengan besi hak kita tanam. Jadi dia keruh askar-askar dia ni gi kutik balik, gi buai balik, gi tohok besi-besi hak dia tanam di tempat-tempat lain. Gi kutik habis, gi ambil balik
besi-besi hok dia tanah dalam tanah, dalam pasir ni, pakak kutip belakang, maka di situlah bermulanya. Bila Nu'man tahu lagu tu, bila Nu'man tengok lagu tu, maka dia keruh tentera-tentera dia untuk pergi serang tentera-tentera Parsi di Nahawan, di tempat sempadan Parsi tadi yang bernama Nahawan. Jadi strategi dia suruh puak-puak Parsi ni kutip balik besi-besi hok dia tanah ni, supaya tentera-tentera Islam dapat bergerak dan menghancurkan tentera-tentera Parsi yang ada di hadapan mereka. Sehingga mana ulama-ulama sebut dalam sirah Nabawiyah, perang Nahawan ini diberi nama sebagai Fathul Fath. Fathul Fath. Dalam bahasa Melayu dia panggil penaklukan yang terbesar. Sebab ramai di kalangan tentera-tentera Parsi yang meninggal dunia. Yang meninggal dunia berpuluh-puluh ribu. Tentera-tentera Parsi yang kalah dalam peperangan tersebut, daripada orang panggil 350,000 tu, puluh-puluh ribu hok mati. Dan akhir sekali kemenangan diberikan, ataupun Allah Ta'ala anugerahkan kemenangan itu kepada An-Nu'man dan juga tentera-tentera Islam yang lain. Tetapi dalam peperangan tersebut, An-Nu'man telah syahid. An-Nu'man telah syahid. An-Nu'man telah mati syahid dalam peperangan tersebut. Digantikan oleh siapa? Digantikan oleh Huzaifatul Yaman. Bila dia mati, sahabat-sahabat Nabi, tentera-tentera Islam ni latih orang lain, iaitu siapa? Huzaifatul Yaman. Bila menang peperangan Nahawan ni, Huzaifah balik jumpa dengan Sayyidina Umar. Balik jumpa dengan Sayyidina Umar, royak, kita telah berjaya mengalahkan tentera-tentera Parsi, yang mana ramai tok ramai dia 300,000 orang, 350,000 orang. Kita berjaya, orang panggil, memenangi peperangan tersebut. Sayyidina Umar pun tanya, Aina Nu'man? Bagaimana keadaan Nu'man? Bagaimana Nu'man? Huzaifah kata, dia telah meninggal dunia. Dia telah syahid dalam peperangan tersebut. Maka Sayyidina Umar menangis. Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala menangis. Menangis kerana apa? Kerana berpisah, kerana kematian salah seorang daripada sahabat Nabi yang peringkat awal lagi dia telah memeluk agama Islam. Dia telah berbakti kepada Rasulullah, tak pernah tinggal perang dengan Nabi, menyokong Sayyidina Abu Bakar dalam peperangan Yamamah. Lepas tu bersama pula dalam Sayyidina Umar dalam perang-perang yang lain, perang Al-Qadisiyah dan juga perang Nahawan ini. Maka dia telah kehilangan sahabat Nabi yang orang panggil yang kuat, yang berani. Maka Sayyidina Umar berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala supaya Allah Ta'ala mengampunkan dosa An-Nu'man yang banyak berjasa kepada agama, yang banyak berjasa kepada Islam. Maka mudah-mudahan Sayyidina Umar yakin An-Nu'man ini akan diberikan ganjaran yang besar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tu kalau kita baca dalam sirah Khulafaur Rasyidin, Sayyidina Umar zaman dia ni banyak perang. Zaman dia ni banyak perang. Perang pula dia tidak perang dengan musyrikin Mekah, tetapi dia perang dengan kuasa-kuasa besar. Dia perang dengan Parsi,
dia perang dengan Rom, dia lawan tentera Salib. Sebab masa tu Islam semakin berkembang. Islam semakin berkembang. Wilayah dia semakin besar. Maka demi peperangan. Kalau kita baca sirah, tak ada perang hak Saidina Umar ni kalah pada zaman dia. Tak ada. Pada zaman pemerintahan Saidina Umar ni, tak ada perang hak dia kalah. Dia atas tentera mana-mana pun, tentera tu akan menang. Tentera Islam tu akan menang. Kerana kehebatan Saidina Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Begitu juga dengan sahabat-sahabat Nabi yang masih tetap, yang masih kekal bersama-sama dengan Saidina Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Ini kehebatan sahabat-sahabat baginda sallallahu alaihi wa alihi wasallam apabila berhadapan dengan musuh, apabila berhadapan dengan musyrikin Mekah, apabila berhadapan dengan kuasa-kuasa besar, mereka tidak takut, mereka tidak gerung. Dan inilah yang menyebabkan musuh-musuh Allah Ta'ala ni, dia fikir, dia kaji, dia nak buat sesuatu bagaimana nak melemahkan orang Islam. Kita kena ingat, musuh Allah Ta'ala ni otak dia sentiasa jalan, otak dia sentiasa bergerak. Dia kaji peperangan demi peperangan. Zaman Rasulullah, zaman Saidina Abu Bakar, zaman Saidina Umar, zaman Ali, zaman Osman. Dia kaji Daulah Al-Abbasiyah, Daulah Al-Umayyah, Daulah orang panggil Uthmaniyah. Dia tengok di manakah kelemahan orang Islam, supaya kita dapat jatuhkan mereka, supaya kita dapat lemahkan mereka. Kalau pergi depan-depan memang kalah pok kita. Kalau pergi depan-depan memang kalah pok kita. Maka bagaimana nak melemahkan orang Islam? Maka mereka merosokkan pemikiran orang Islam. Dia merosokkan otak orang Islam. Dia merosokkan pemikiran orang Islam dengan mencipta pelbagai ideologi, pelbagai pegangan dan aliran-aliran pemikiran, supaya orang Islam ni berpegang dengan aliran tersebut. Adanya komunisme, adanya liberalisme, adanya kapitalisme, adanya orang panggil sekularisme. Ni aliran-aliran pemikiran yang dicipta oleh musuh-musuh Allah Ta'ala, dicipta oleh Barat untuk melemahkan orang Islam, untuk menggugurkan orang panggil semangat orang Islam, supaya nak merosakkan orang Islam. Akhir sekali orang Islam ni tak say jihad. Akhir sekali kemuncak dia apa? Orang Islam tak say berjihad. Orang Islam ni tak say perang. Orang Islam ni takut. Orang Islam ni menakut. Apa? Kerana fahaman-fahaman yang mereka anuti, kesemuanya itu telah mengeluarkan jihad fi sabilillah. Tak guna perang. Tak ada orang lain ni tidak perang dah. Orang panggil nak menegakkan agama Allah, nak mempertahankan agama. Ini bukan cara orang Islam. Menyebabkan semangat tu tak ada. Menyebabkan orang panggil semangat tu tak ada. Kita tak mikir dah bagaimana nak mengalahkan musuh. Kita tengok sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita di Palestin, bagaimana mereka sentiasa berhadapan dengan Zionis. Inilah semangat jihad yang masih kekal lagi, yang masih ada lagi dalam jiwa-jiwa mereka, untuk berhadapan dengan
Zionis untuk berhadapan dengan musuh. Kita hok berada di negara-negara yang lain, kita tidak ada rasa kebersamaan untuk jihad bersama-sama dengan mereka. Nak kecek pasal Palestin pun kita tak ada minat. Kita nak mengutuk Zionis pun kita tak ada minat. Kita nak membangkitkan semangat pun kita tak cara. Kerana apa? Kerana kita terikut orang-orang Islam hok tidak belajar, tak serupa dengan kita ni. Kita belajar tak apa. Orang Islam hok tak belajar, hok jauh dengan agama, mereka ni menganut pelbagai aliran-aliran pemikiran, menyebabkan mereka ni semakin hari semakin jauh. Semakin hari semakin jauh dengan agama Islam. Semakin hari semakin jauh dengan agama Islam. Akhir sekali mereka akan mengikut jejak langkah musuh. Ini disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang Islam pada akhir zaman akan ikut jejak langkah Yahudi ni satu demi satu. Satu demi satu kita akan ikut dia. Sedar tak sedar, kita telah mengikut jejak langkah Yahudi. Satu demi satu, satu demi satu. Maka sebab tu, dengan kita belajar, dengan kita orang panggil menuntut ilmu, maka kita akan nampak perancangan-perancangan musuh. Kita nampak perancangan-perancangan jahat daripada musuh-musuh Allah Ta'ala nak melemahkan kita, nak merosakkan kita. Itu sebagai maklumat tambahan, nota tambahan untuk kita, supaya kita sentiasa melahirkan kesedaran, sentiasa melahirkan kesedaran untuk kita kembali dan bersemangat untuk mempertahankan agama, untuk bela agama kita, untuk kita bela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita kena mengembalikan kegemilangan Islam sebagaimana gemilangnya sahabat-sahabat Nabi mempertahankan agama. Hebatnya sahabat-sahabat Nabi mempertahankan agama. Ini benda-benda yang sangat penting untuk kita hayati dan untuk kita hadam. Ambo tengok secara peribadi, kita tengok secara peribadi bagaimana musuh-musuh Allah Ta'ala ni, antara benda-benda yang dia boleh merosakkan anak-anak muda ni melalui telefon. Telefon. Dalam telefon ni 1001 perkara ada dalam telefon. Tak kira dah sama ada pelajar tu ataupun anak muda tu sekolah harap ke sekolah menengah ke, bila kita cek dalam telefon dia tu, macam-macam ada dalam telefon. Tu antara benda yang boleh menyebabkan anak-anak muda kita, orang-orang muda ni jauh dengan Islam. Walaupun telefon ni supaya dengan pisah lah. Telefon ni supaya dengan pisah. Kalau kita betul guna, maka dia memberi faedah kepada kita. Tapi kalau kita salah guna, maka dia akan mencederakan kita, akan merosakkan kita, maka ia akan mudaratkan kita. Ni benda-benda yang boleh melalaikan kita. Kalau kita silap guna, kalau muayah tidak kawal penggunaan telefon, kita tidak kontrol telefon, khususnya kepada anak-anak kita yang masih bersekolah, maka bimbanglah. Masuknya unsur-unsur yang tak betul, masuknya unsur-unsur yang mengarut, menyebabkan otak anak kita jadi tak betul, otak anak kita jadi tak ikut sebagaimana hak agama kita nak. Maka sebab itu benda-benda lagu ni sukar untuk kita buat, tetapi kita jangan beralasan dengan kesukaran tersebut
akhir sekali kita lepas tangan. Kita lepas tangan, kita buat tak cara ikut mu lah. Maka hak ruginya siapa? Hak ruginya adalah kita sendiri. Dan juga hak paling besarnya, iaitu agama kita akan rugi. Cukuplah setakat tu dulu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berkati dan juga rahmati pertemuan kita. Aqulu qali hadza wa sazima li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma akhtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Pergi belakang kau ada. Oh, jepuk. Sebutin masjid.